Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi impian setiap Muslim ingin memahami apa yang dibaca dalam solatnya, apa yang dibaca dalam surah-surah Al-Quran dan juga doa-doa harian. Itu adalah impian yang sangat murni dan sebenarnya perkara tersebut bukanlah mustahil untuk dicapai. Benda ini sebenarnya benda yang boleh dicapai. InsyaAllah hari ini saya mengajak kita semua mengambil satu step yang penting, iaitu kita mempelajari bahasa Arab melalui Al-Quran, melalui bacaan dalam solat, supaya nanti bila kita menunaikan solat, kita rasa kita mempunyai connection dengan solat. Okay, itu pasti impian yang ingin kita realisasikan dalam kehidupan kita. Menarik bukan kalau kita dapat solat dan kita merasakan bahawa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sebenarnya benda yang achievable, benda yang bukan mustahil. Saya akan share dengan anda bagaimana kita boleh wujudkan, memantapkan pemahaman kita terhadap bacaan-bacaan dalam solat, bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran, supaya kita ada connection dengan Al-Quran dan juga ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita dah praktis bahasa Arab dah sebenarnya. Okay? Lebih kurang sejam sehari kita dah praktis bahasa Arab. Okay, kita praktis bahasa Arab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, masa kita solat subuh, okay, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, okay, ketika itu semua kita berkomunikasi dengan Allah dalam bahasa Arab, kita praktis bahasa Arab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi sebenarnya apa yang menarik adalah kerja kita dah jadi mudah sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita hanya perlu faham je apa yang kita dah hafal. Okay, bagi saya lebih kurang 50% kita dah selesai dah. Sebab apa? Vocab tu dah ada kat kepala kita dah. Kita just nak kita panggil apa? Nak fahamkan je apa yang kita dah hafal tu. Okay, kerjanya jadi mudah. Okay, jadi di sini kita akan cuba bincangkan satu ungkapan penting, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, boleh ya kita cuba bincangkan ungkapan ini secara santai-santai sambil kita mempelajari apa dia unsur-unsur bahasa Arab yang ada dalam ungkapan tersebut. Okay, apakah maksud a'udzu? Okay, a'udzu maksudnya kalau kita tengok dalam terjemahan kat mana-mana dia akan sebut aku berlindung. Okay, a'udzu, aku berlindung. Okay, pernah tak kita terfikir a'udzu nampak satu perkataan je, macam mana pula boleh ada makna aku berlindung? Kat sini saya akan beritahu rahsianya. Okay, rahsia yang membuatkan kita terjemah a'udzu sebagai aku berlindung adalah kerana bahasa Arab ni, kata kerja dia macam boleh jadi 2 in 1, 3 in 1 macam tu. Okay, kalau bahasa Melayu, nak sebut aku berlindung, saya berlindung, kita memang nampak ada 2 perkataan. Okay? Saya berlindung. Tetapi dalam bahasa Arab, perkataan kata kerja tu sendiri, a'udzu, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu a'udzu tu dah ada dah, saya. Okay, secara mudahnya alif yang kat depan tu, a tu, okay, menunjukkan makna saya ataupun aku. Okay, jadi perubahan-perubahan yang berlaku kat situ kita akan dapat detect bahawa dia refer kepada siapa. Aku ke, engkau ke, kami ke. Itu tak apa. Bila sampai stepnya saya akan huraikan lebih lanjut. Buat masa ni kita faham bahawa a'udzu sebenarnya adalah ungkapan yang ready untuk menunjukkan aku berlindung. Okay, simpelnya kita faham, oh alif kat situ macam tu. Kita boleh relatekan. Sebab tu kita dalam syahadah kita sebut apa? Okay, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah kan. Okay, jadi asyhadu tu nampak tak ada alif kat situ, itu yang diterjemahkan sebagai aku bersaksi. Okay, tu nampak tak? Sekarang ni saya harap kita dah ada knowledge bahawa oh okey. Kita just tak payah tahu banyak sangat buat masa ni. Kita kumpul sikit-sikit. Bila nanti kita dah ada banyak knowledge yang asas ni, then kita rasa oh senang je bahasa Arab ni. Okay, kemudian billahi. Okay, apakah maksud billahi? Okay, sebenarnya kat billahi tu kalau kita tengok betul-betul nampak macam satu perkataan kan. Okay, sebenarnya bahasa Arab huruf-hurufnya dia akan bersambung walaupun dua perkataan tersebut boleh bersambung. Okay, bi tu maksudnya dengan Allah. Okay, Allah. Okay, dengan Allah. Maknanya aku berlindung tadi, okay, dengan Allah. Kemudian min, okay, mina, okay, min ataupun mina maksudnya dari, okay, dari ataupun daripada. Okay, min ni dia boleh terjemah dari atau daripada, okay, berdasarkan konteks.
Kemudian asyaitan. Okay, asyaitan seperti yang kita tahu, okay, makhluk yang bercanggah dengan Allah SWT, yang dia mengingkari okay, apa yang Allah perintahkan kepada dia, okay, itu dia syaitan, semua tahu. Okay, kemudian kita ada ar-rajim. Okay, ar-rajim ni seolah-olah kita jadikan sifat kepada syaitan. Maknanya Allah bagi label. Okay, label syaitan ni adalah ar-rajim. Okay, ar-rajim ni, okay, kalau kita baca-baca buku tafsir, antara maksud yang diberitahu adalah dikutuk, okay, kita panggil apa ni, disisir, okay, al-mub'ad anil khair. Okay, kalau kita baca buku tafsir ada maksud yang begitu. Kemudian ada juga yang menterjemahkan sebagai ar-rajim ni yang direjam. Okay, sebab syaitan ni bila dia nak macam naik ke langit untuk dengar-dengar apa-apa rahsia dekat langit di sana, okay, dia direjam. Okay, itu pun antara maksud ar-rajim. Okay, direjam, dilaknat, okay, ataupun terkutuk, tersisir. Itu semua maksud ar-rajim. Maknanya Allah letakkan label untuk syaitan tu, okay, label yang negatif. Okay, jadi kalau kita faham keseluruhan maksud itu adalah a'udzu, aku berlindung, minasyaitonir rajim, okay, daripada syaitan yang terkutuk, syaitan yang tersisir. Itulah maksudnya. Okay, lebih kurang kita dah faham maksud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, tinggal lagi kita kena hayati ungkapan ini. Okay, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita ungkapan ini? Okay, itu benda yang kita kena selami, kita kena hayati supaya kita dapat feel bahawa ungkapan ini sebenarnya mempunyai kita panggil apa, motif yang besar, mempunyai makna yang besar di sebaliknya. Okay, jika kita tidak hayati, kita akan rasa macam biasalah, tawar je kan, baca aku berlindung pada syaitan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okay, sedangkan di belakangnya itu ada maksud yang kita panggil agak besar. Okay, mengapa Allah SWT ajarkan ungkapan ini kepada kita? Okay, mengapa Allah suruh manusia, okay, kau baca ungkapan ni? Okay, kenapa Allah SWT suruh kita baca? Okay, pertama kita kena ingat, okay, iblis ataupun syaitan, okay, dia telah berjanji dengan Allah Ta'ala bahawa dia akan menyesatkan umat manusia ni. Okay, sebab lepas berlakunya clash, konflik antara Allah SWT dengan iblis, okay, mereka telah berjanji bahawa mereka akan serang manusia kiri, kanan, depan, belakang. Okay, dan kita juga tahu dari segi sejarahnya bagaimana Nabi Adam AS telah pun berjaya ditrik oleh iblis, okay, dan membuatkan Nabi Adam telah dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita ambil pengajaran adalah banyak-banyak pokok di syurga. Okay, iblis dia berjaya juga hasut Nabi Adam ini, berjaya trik Nabi Adam ni supaya mendekati pokok tersebut. Okay, maknanya apa? Iblis ni dia memang sangat kita panggil apa, sangat licik dalam membuat trik. Jadi kita jangan rasa kita lebih smart daripada Nabi Adam AS. Kita kena faham dalam kehidupan kita ni, kita ada musuh yang ready nak attack kita. Cuba bayangkanlah kita masa dalam musim corona ni, macam mana kita bersedia kan, kita ada protection, kita pakai mask. Sebab apa? Safety first. Okay, kita nak pergi shopping apa, tengoklah kan, comel je kan orang Malaysia sekarang semua pakai mask, okay, sebab nak elakkan corona. Okay, sebab apa? Kita ikut taklimat, okay, orang yang berautoriti, iaitu Kementerian Kesihatan, pihak yang berautoriti Kementerian Kesihatan kata ambil langkah kesihatan macam ni kan, ambil pakai mask, okay, sentiasa basuh tangan, okay, semua taklimat tu kita ikut. Kerana apa? Kerana kita tahu coronavirus tu adalah musuh kita, okay, kita nak protect diri kita, okay, kita kata safety first, betul. So sama juga dalam kehidupan kita ni, kita nak menghadapi syaitan, okay, so kita pun kena ambil measurement safety first. Okay, jadi caranya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau orang jahat ugut kita contohnya, nak attack kita, nak buat apa-apa kat kita, apa yang kita buat adalah kita pergi kepada polis supaya polis melindungi kita. Begitulah juga sekarang ni syaitan, okay, dia kata dia nak attack kita, dia nak serang kita kiri, kanan, depan, belakang. So kita kena pergi kepada Allah SWT, kita kena minta Allah protect kita. Okay, kita kena minta dengan sungguh-sungguh supaya Allah SWT jaga kita. Kita tahu syaitan, okay, sangat licik dan kita takut, kita rasa sentiasa tak selamat. Okay, kerana syaitan sentiasa nak trik kita dan risikonya besar, sebab kita boleh kehilangan syurga dan kita boleh masuk ke neraka. Okay, benda-benda yang sangat menakutkan jika kita tak dapat protection daripada Allah. Sebab tu bila kita minta kepada Allah, kita kena minta sungguh-sungguh, ya Allah, jagalah aku daripada syaitan, janganlah bagi syaitan ruang supaya dapat perdayakan aku. Sebab tanpa Allah siapalah kita, tanpa bantuan Allah kita ni sebenarnya nothing lah. Bagi saya macam anytime kita boleh sleep dan boleh jadi apa-apa saja.
Okay, jadi dekat situlah kita kena bergantung kepada Allah SWT supaya kita diprotek oleh Allah SWT. Allah jauhkan syaitan daripada kita, okay, supaya kita dapat jalan dengan jalan yang lurus. Okay, kemudian secara ringkasnya, okay, bolehlah kita katakan bahawa A'udzubillahi minasyaitanirrajim ni kita boleh baca bila-bila kita rasa ada attack daripada syaitan, kita boleh baca ungkapan ini. Okay, dan dalam solat, okay, kita akan baca sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, sebelum baca Bismillah tu, kita akan baca dengan kita panggil perlahan, dalam hati kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, maknanya sebelum solat pun kita mulakan dengan membaca ungkapan tersebut. Okay, jadi saya harap kita telah faham ungkapan ini. Okay, tinggal lagi sekarang ni kita buat sedikit kita panggil apa, sesi praktis. Kita cuba praktis. Okay, kita akan praktis supaya melekat makna A'udzubillahi minasyaitanirrajim ni dengan model kita. Dalam bahasa Arab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, satu-satu perkataan nanti. Asyad sebut makna dia. Boleh? Boleh. Kita mula. A'udzu. Aku berlindung. A'udzu. Aku berlindung. Billah. Dengan Allah. Billah. Dengan Allah. Min. Daripada. Min. Daripada. Asyaitan. Syaitan. Asyaitan. Syaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Ar-rajim. Yang terkutuk. Okey, bagus. Okey, sekarang Bapak akan cakap banyak sikit ungkapannya, bukan satu-satu Okey, tapi bagi tahu apa maksud dia. Okey, kita mula ya. A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Minasyaitonirrajim. Daripada syaitan yang terkutuk. Okey, bagus. Okey, sekarang kita full pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Okey, bagus. Okey, saya harap kita dapat faedah daripada perkongsian kita pada kali ini. Okey, dan kita mesti kena menang melawan syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kita yang nyata, dan kita perlu menang dalam perjuangan ini, dalam peperangan ini, supaya nanti kita dapat bertemu Allah SWT di syurganya. Okey, jadi akhir kata saya harap kepada sesiapa yang mengikuti video ini, kalau rasa video ini ada benefit, ada manfaat, bolehlah sharekan dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa contohnya. Mungkin ibu bapa kita berminat nak faham bahasa Arab, tapi tak ada kesempatan nak pergi kelas-kelas contohnya, disebabkan tekanan masa ataupun tak ada kelas yang berdekatan dengan rumah sebagainya. Bolehlah kita tunjukkan video-video ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.